1972 walaupun tidak beraksi pada tournament Davis. Asmawi Bakri bersama dengan saya untuk peranan pada malam ini. Dia ada kelebihan Liga ini dimaklumkan pencaturan hakim nampak menarik, di mana kita akan melihat kedudukan pemain-pemain kita yang ini cukup berpotensi untuk kita mendapat kemenangan game ini. baik. Dari segi kombinasi saya tidak mempunyai banyak persoalan. Ahya dah tahu cara kombin on pemain. Safawi dah tahu juga di belakangnya ada Matt Davis. Dan juga di tengah itu ada Syamil Kutiaba. Lontaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Kobinong. Posisi back kiri bakal menjadi milik beliau untuk lawanan yang akan datang nanti. Satu peluang yang dimiliki oleh Safawi Rashid. Sayangnya dia gagal untuk melakukan sentuhan yang tepat ke arah pintu gol yang dikawal oleh Paulo Cesar da Silva. Ya, permulaan set piece berlaku baik ketika Safawi berada dalam satu kawasan yang sepatutnya ataupun dia berada untuk terima bola dengan lebih baik. Target terlepas peluang macam tu agak sedikit merugikan kita. Peluang yang tiba-tiba saja muncul untuk Safawi Rashid. Yang Puls pemain pertahanan yang diberikan kepercayaan untuk masa tengah. Sekali lagi kesilapan daripada Bawi yang tergesa-gesa agak kokoh untuk melancarkan serangan dan antaranya tak sampai ke penderangan. Ramai yang nak lihat sejauh manakah kebaikan Darren Lock. Tak apa, kita tunggu. Hong Kong mengatur serangan sekali lagi daripada sebelah kanan pintu gol dengan satu hantaran yang agak mengecewakan yang dilakukan di situ oleh Jahangir Khan. Pemain yang beraksi buat kali yang pertama dengan pasukan kebangsaan Hong Kong ini, pemain dari klub Sultan, berusia 21 tahun. Dia lahir di Attock, Pakistan. Free kick diberikan kepada pasukan Malaysia. Azam Aziz. Tidak free kick, tetapi adalah lontaran ke dalam. Satu lagi lontaran ke dalam kepada pasukan negara. Kita dah dua kali ketika dia mengatur serangan daripada sebelah kanan pintu gol Hong Kong ni. Ya, betul, tertarik kerana permulaan dan dapat servis yang boleh dilakukan dengan lebih baik. Akan pantas yang dilakukan di situ oleh Bandar Alias Syahrul Saad, yang hari ini dia bergandingan bersama-sama dengan Dion Pools. Tugasannya adalah untuk mengawal Matthew Elliott ataupun Matt Paul dalam menunjukkan permainan yang agak cemerlang pada saingan AFC Cup yang lalu. Permohonan yang agak keras dilakukan oleh Kapten Hong Kong ke atas Azam Aziz. Kedua-duanya mempunyai peranan label yang sama, iaitu untuk berasa di posisi nombor 6. Bawi banyak ke tengah sedikit ketika ini. Kita sedang menanti, dan sama juga seperti Arif Aiman sedang menanti bola untuk sampai ke kakinya. Betul, kita bergerak dan lebih masuk di sebelah kiri bahagian Tommy dan bukan Akia. Now kita akan sedikit perlu melakukan antara lebih ataupun ke arah sebelah kanan. Kombinasi chemistry yang baik akan berlaku di sebelah kanan. Arif ada di situ, Safawi akan membuat gerakan larian bersama bola, sama juga dengan Aiman ada dribble, ada speed bersama bola. So ini yang perlu diguna pakai kerana kedua di bahagian kiri kanan sayap kita, Akia dan Arif ada kemampuan untuk melakukan gerakan dengan lebih baik. Dan juga mereka punya kombinasi yang baik antara Matt Davis dengan Arif. Sebab daripada klub yang sama, Pools pantas untuk memintas, dikejar oleh Darren Lock. Robin di belakangnya adalah
Lau Zichun. Putaran ke dalam untuk Malaysia. Minit yang pertama, masih lagi dengan permainan yang seimbang. Arif Aiman dengan gerakan yang pertama darinya. Lepas siapa yang menang di tengah, bolakan yang baik ke belakang. Sabawi Rasid berlebar, dapat dihalang di situ oleh pemain pertahanan lawan. Ledakan susulan yang terus ke arah penjaga gol. Dalam tempoh seminit, pintu gol Hong Kong berdebar. Bawi kali ini dapat melakukan rebatan yang lebih tepat. Ya, comeback daripada Arif. Panan pertama Sabawi baik kerana dalam kawalan ada rebatan berlaku terkena pemain pertahanan. Gol 15. Ya, tapi yang lebih penting gerakan ini berlaku dengan kawasan masuk dalam attacking third, masuk dalam D-box, ada rebatan berlaku. Arif Azam Aziz melakukan tindakan susulan. Dua percubaan yang dilakukan oleh pasukan negara. Lepas bahaya kosong di bahagian tengah. Zichun tergelincir sedikit. Dion Kul situ. Dah 2-3 orang pemain yang kita nampak tergelincir. Harap-harap mereka menggunakan start yang betul di atas padang yang agak keras sebenarnya, sebab cuaca kering belakangan ini. Ya, benar. Tidak ada hujan berbanding dengan perlawanan dengan Brunei. Ya, patut ini kita perlu elakkan dengan kerana kita tak nak kelemahan itu lebih kepada ke arah kesilapan individu, kesilapan mudah yang tidak sepatutnya boleh berlaku dengan lebih kerap di kawasan terutama pertahanan diri. Lock masih lagi tidak berpeluang untuk melakukan sebarang percubaan. Akhir dapat menampan. Akhir terus menekan. Dan akhirnya Malaysia berjaya untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Sekali lagi cenderung untuk mengasak dengan menggunakan Kobin Ong dan juga Akhir Rashid. Untuk mengatasi Yuzinam. Syamir. Buka permainan baik dari Azam Aziz kepada Arif Aiman. Untuk Arif dapat memperdayakan seorang pemain. Satu cross yang baik. Terlambat sikit aja Kobino. Tetapi ketenangan Arif Aiman untuk memperdayakan pertahanan lawan dan sekaligus membuat satu cross yang baik. Ya, teknik baik daripada Arif kerana itu kelebihan Arif. Dribble menggelecek, ada menggunakan dua kaki kanan dan kiri. Antaran baik sedikit lewat dari bacaan timing yang dilakukan oleh Kobing. Yang lebih menarik sekali lagi, pasukan kita masuk sebelah kanan dan kiri, ada pemain berlaku pergerakan di kawasan tengah yang boleh menekan tanah pasukan Hong Kong. Offside. For sure. Anggot tenang di dugout. Sementara kita dapat melihat kedudukan John Anderson. Tangan di belakang untuk memperhatikan corak permainan daripada Nana Bonye. Last perlawanan Hong Kong dengan pasukan negara bukan berlangsung di KL, tetapi dibawa perlawanan tersebut di Melaka pada 5 September 2017. Arif Aiman sekali lagi cuba menggunakan kepantasan dan juga kelicikannya membawa bola ke depan dengan bantuan yang diberikan oleh Matt Davis. Tekanan yang diberikan, sayang, free kick untuk Hong Kong. Kita tahu kan, dalam local league kita jarang melihat Pawi dan juga Arif Aiman bermain dalam satu game, satu tim kan. Ya. Tapi Panggon menggunakan kaedah yang berbeza untuk menggabungkan Arif dan juga Pawi dan juga Akhia juga dalam first 11. Ya, begitu tertarik. Pemain muda memiliki kualiti. Arah dia, tapi menjaring satu gol kita berpanggil pasukan Brunei.
Rashid berdepan dengan dua pemain. Corbin Ong cuba membantu beliau dan sebagai penjuru pertama perlawanan pada malam ini milik pasukan kebangsaan. Jelas positif, jelas mentaliti dan dahagakan jaringan daripada kesebelasan utama ini. Safawi Rashid diberikan tugasan untuk mengambil set piece ini. Dan kebiasaannya Darren Lock bakal menjadi target man. Antaranya baik, satu tandukan. Masih lagi belum benar-benar mengunci benteng pasukan Hong Kong yang dikawal oleh Julius Caesar. Ya, satu antara baik Corbin Ong tidak dikawal dengan rapat. Cuba beliau agak awal ke hadapan. Sebabnya beliau dapat membuat percubaan tersebut. Jadi kita ada beberapa pemain yang tinggal rampai untuk berada di kawasan petak penalti untuk set pieces sepakan penjuru. Okay, Rashid depan dengan terunya yang betul-betul menjaga beliau, iaitu Yu Zinam. Tidak membiarkan beliau untuk bergerak bebas, akan terus berada untuk menjaga kelincahan pemain ini. Mungkin beliau juga mengenali trik yang ada pada Akhil Rashid. Darren Lock jarang mendapat sentuhan bola, tapi baik pula ball position yang diteruskan oleh Darren. Baik juga hantaran daripada Syamir dan juga Akhil Rashid kerana kepada Azam Aziz. Dah offside Azam, dua pemain di depannya. Dapatkan Corbin, satu hantaran, tiga pemain Malaysia dan kotak penalti. Sampai Rashid sedikit ambitious, beliau betul-betul ingin buktikan sesuatu setakat ini, namun belum benar-benar terjadi lagi. Masih lagi dalam kawalan Syamir. Satu permainan yang meyakinkan daripada pasukan kebangsaan dalam mengawal tempo, mengawal penguasaan permainan. Corbin mempunyai ruang, namun dipintaskan lagi oleh Yu Zinam. Azam saya dalam kawalan Azam, namun kali ini gagal melepasi pemain Hong Kong. Tapi Malaysia terus menekan. Malaysia tidak membiarkan Hong Kong untuk bermain. Ya, kerana mungkin mereka tahu kelemahan pasukan pemain-pemain pasukan Hong Kong untuk keluar daripada kawasan mereka. Jadi dan kita juga mahu melihat bagaimana mereka, Malaysia membuat pressing di atas. Jadi setakat ini ia terjadi dan kita boleh lihat agak sukar untuk pemain-pemain Hong Kong keluarkan bola kecuali melakukan sepakan terus ke hadapan. Dan clearance sebegini yang memungkinkan pasukan Hong Kong mempunyai ruang. Satu tarian yang bijak sebenarnya daripada Wong Wai sebelah tadi, namun lebih bijak tackle yang dilakukan oleh Syamir. Dan ini ruang buat Arif Aiman yang terus kekal berada di atas larian di sebelah kanan daripada Matthew Davis. Namun Arif bertindak masuk ke dalam, berjaya mendapatkan Azam Akhil di sebelah kiri. Ruang buat Akhil Rashid, ini ruang bagi Malaysia, namun satu sepakan yang sedikit mengecewakan, tidak tepat ke arah yang diinginkan, dan hasilnya beliau mendapat bintisan yang sedikit lewat selepas percubaan tersebut dilakukan. Ya, satu gerakan yang baik. Kita lihat di sini, Azam menunggu Akhil untuk membuat larian. Beliau sudah nampak space yang ada. Mungkin Akhil sedikit lambat, tetapi beliau dapat berjaya mendapatkan bola, cuba membuat satu rembatan outside foot, dan saya sayang sekali ya, tidak mengena dengan tepat. Apapun kita boleh lihat vision yang ada oleh Azam Aziz. Ya, Beliau berhadapan dengan pemain-pemain Hong Kong dan hanya menunggu Akhil membuat larian. Jadi satu larian yang baik daripada Akhil. Malaysia datang lagi daripada Arif Aiman. Syamir akan terus meminta bola untuk beliau yang memulakan, merencanakan gerakan. Baik Arif bersama dengan Safawi, tanding yang baik juga. Keluar cuba mencari larian daripada Akhil. Namun kelang kabut sedikit pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Darren Lock berjaya mendapatkan bola, tapi sentuhan terakhirnya mengecewakan. Lihat saja kepada Syamir Putih dan terus mendapatkan kembali. Wow, agak sedikit kelang kabut. Dan terus diberikan sepekan percuma bagi pasukan Malaysia dalam satu kawasan yang membahayakan. Dia adalah kawasan Safawi Rashid. Ya, teritorinya. Ya, teritori beliau. Jadi apapun saya rasa Darren Lock, kita tahu seorang pemain yang bekerja keras, tetapi beliau harus lebih tenang bila mengawal bola. Kita boleh lihat dia agak kelang kabut sedikit, tetapi apapun kita boleh lihat beliau cuba untuk melakukan sesuatu untuk pasukan. Ramai yang
mahukan gandingan beliau bersama dengan Syafiq Ahmad untuk menerajui bahagian serangan pasukan kebangsaan. Juga ada Kelemedi Paula di sana sebagai pemain yang mungkin boleh menyaingi tempat tersebut, namun dengan formasi sebegini mungkin hanya satu tempat saja untuk direbutkan antara Syafiq dan juga Darren Lock. Syafiq menjadikan gol pembukaan tempoh hari, ruang buat Safawi Rashid untuk melakukan karya yang sama. Yon Kul juga berada di sana. Kita tahu kualiti yang ada pada pemain Johor Darul Takzim ini. Safawi Rashid akan melakukan percubaan rembatan, namun sedikit tergesa-gesa. Itu bukan yang diinginkan oleh beliau untuk melakukan percubaan ini. Ya, boleh dijangka sebenarnya apabila dia Kuz. Saya rasa pemain Hong Kong juga sudah bersedia untuk menerjah ke arah bola, kerana mereka tahu Yong Kuz akan cuba menolak bola tersebut kepada Safawi. Jadi adakah Safawi mempunyai masa untuk membuat rembatan tersebut? Walaupun beliau dapat masa, adakah akan ada blocking di sana? Jadi mungkin tidak begitu sesuai dengan set pieces tersebut, tetapi apapun mereka harus kerap mencuba. Jauh Arif Aiman benar-benar tidak turun kerana beliau diberikan kebebasan untuk terus berada di atas dengan formasi ini. Mungkin kerana pasukan Hong Kong belum benar-benar mengancam, jadi beliau tidak perlu turun sepenuhnya, kerana kita tahu ketika bertahan akan menjadi 5 pemain pertahanan. Di situlah Arif Aiman diperlukan. Ya, dan selain daripada 3 pertahanan yang berada di bawah, Syamil Kuti adalah pemain yang pertama harus turun membantu 3 pertahanan tersebut. Jadi kita boleh lihat dengan tadi larian yang dilakukan oleh Syamil Kuti membuat tackle yang bersih daripada belakang. Jadi itulah yang diharapkan oleh pemain-pemain beliau sendiri. Advantage diberikan kepada Malaysia. Kali ini tidak. Dari Safawi Rashid di Kasari, giliran Akir Rashid pula sekali lagi pertembungan peribadi. Yuzinam pemain ini tidak membiarkan Akir untuk pergi di mana-mana. Di mana ada saja Akir, beliau akan ikut serta. Ya, saya rasa pemain-pemain Hong Kong tahu. Mereka tahu, jurulatih mereka tahu. Senjata utama pasukan Malaysia adalah di kiri dan di kanan. Kita boleh lihat dengan setelah 20 minit banyak serangan daripada Akia dan juga daripada Arif Aiman. Jadi kalau mereka menutup 2 ruang ini, agak sukar untuk kita cuba mendapatkan gol. Kerana itulah kawasan yang selalu kita akan cari untuk membuat hantaran ke tengah ataupun membuat cutback. Jadi itulah senjata utama pasukan Malaysia. Jadi kita berharap Malaysia akan bertemu pasukan Bahrain, Bangladesh. Di manakah kekuatan pasukan Malaysia ini? Dan ini gerakan yang bijak pula daripada pasukan Hong Kong. Masih lagi dalam kawasan permainan, akan dikejar oleh pemain penyerang mereka ataupun pemain pertahanan kanan yang naik ini, Lau Zichun. Ada study tackle clearance yang baik daripada Azam Aziz yang turun ke bawah. 2 pemain pivot ini sangat penting dalam formasi sebegini. Ya, kita boleh lihat bahawa Azam Aziz akan banyak di bahagian kiri dan Syamil Kuti akan banyak di bahagian kanan. Tetapi apabila bola daripada tengah, kita akan sentiasa melihat Syamil Kuti akan berada dulu sampai dulu di kawasan pertahanan. Clearance daripada Azam, ada tolakan yang jelas, ketara daripada UI Lim. Statement untuk Darren Lock mungkin bahawa beliau tidak boleh bersenang-senang pada peluang ini. Saya rasa tidak, bukan tugas mudah untuk beliau sebagai lone striker di atas. Saya rasa mereka perlukan Darren Lock untuk cuba membuat menjadi holding striker di sana. Apabila cuba untuk membuat serangan pantas, sekiranya beliau boleh membuat holding di sana untuk menunggu rakan-rakan sepasukan untuk naik ke atas. Jadi beliau, kita masih melihat beliau mencuba. Permainan akan diteruskan oleh Syamil Kuti. Malaysia sebenarnya membuka permainan dengan baik, penguasaan dominan juga boleh dikatakan, namun belum benar-benar menguji benteng terakhir yang dikawal oleh Paulo Hazard. Ini mungkin ruangnya kerana Darren Lock melakukan larian. Arif Aiman akan melepasi pemain pertahanan pasukan Hong Kong. Masih lagi Arif Aiman, namun tidak diendahkan kekasaran tersebut. Agak soft sebenarnya, kerana apabila beliau jatuh terus melihat kepada Nadia. Ya. Saya rasa agak suka Bola mungkin telah kita lihat sekali ya. Agak suka untuk saya walaupun kita adakah ada sentuhan ataupun tidak, tetapi kita mungkin tidak, kita lihat sekali ni mungkin tidak ada sentuhan, tetapi saya rasa mungkin satu keputusan yang adil daripada pengadil, tidak memberikan satu soft penalti untuk Malaysia. ada sedikit kata-kata yang diberikan, bertukar pandangan di antara pegawai perlawanan keempat, iaitu Muhammad Usaid
Kabarnya beliau membawakan pendekatan latihan K-pop dalam kamp pasukan kebangsaan, membiarkan pemain-pemain untuk mendengar lagu-lagu K-pop sebelum latihan bermula. Itu mungkin kebiasaan dalam training ground ni. Kebiasaan tapi bukan K-pop. Jadi tak salah. Itu adalah pendekatan baru. Kita cuma angin baru untuk pemain-pemain ini. Sekiranya mereka gembira, itu akan menaikkan mood setiap pemain untuk berlatih. Itu mungkin satu perkara positif. Malaysia masih lagi cuba untuk mengetuk kubu pasukan Hong Kong. Kedengaran laungan daripada pemain ataupun peminat-peminat pasukan kebangsaan yang sudah mula membanjiri Stadium Keramat kita, Stadium Nasional Bukit Jalil. Ingat bahawa 8 Jun nanti adalah aksi sebenar. Ini perlawanan yang sangat penting, persiapan terakhir bagi Malaysia untuk memulakan kempen di persaingan kumpulan E. Hong Kong juga akan mempunyai kempen yang sama di kumpulan D. Mereka mungkin mempunyai laluan yang sedikit mudah bersama dengan Afghanistan, Cambodia dan juga pasukan India. Tapi kita berikan fokus kepada hantaran daripada Safai Rashid. 4 pemain dalam kotak penalti daripada near post. Barulah tumpukan pertama daripada Julius Caesar mengeluarkan hantaran tersebut. Dan bukan Hong Kong cuba untuk datang melakukan pecahan yang membahayakan ketua pasukan mereka, iaitu Huang Yang. Satu recovery baik daripada Azam Aziz. Kita boleh lihat Syamil Kuti cuba mengejar, tapi Azam dengan cepat membaca gerakan tersebut, dapat mencuri bola tersebut. Jadi memang kadang-kadang anda harus membuat tackle. Kita jarang melihat Azam Aziz lakukan ada sebegitu kerana beliau bukanlah seorang defensive midfield. Tapi sebagai satu pasukan, saya rasa mereka harus menolong antara satu sama lain. Bersefahaman amat penting dengan corak permainan yang baru yang akan ditekankan oleh Kim Bangun ini. Saat baik hantaran mendapatkan larian Corbin Ong. Sekali lagi dikejar oleh pemain kanannya Corbin Ong. Satu hantaran peluang bagi pasukan Malaysia. Ini peluang untuk Arif Aiman. Masih lagi Arif Aiman, percubaan terlepas. Namun ada 2 pemain pasukan Hong Kong yang membantu Julius Caesar untuk mengeluarkan bola ini. Ini peluang terbaik pasukan Malaysia hadir pada minit ke-25. Gerakan yang baik, gerakan yang sangat baik daripada Corbin Ong. First touch yang baik ke arah dalam dan dapat membuat satu cutback yang sayang sekali. Sebelum kita lihat dulu. Ya, percubaan sekali lagi daripada Arif Aiman. Beliau betul-betul hidup di sebelah kanan ini. Sayang Lim. Sayang, memang gerakan yang baik. Kita lihat Corbin Ong dengan first touch beliau ke arah dalam. Ya. Kalau kita boleh lihat lagi Ini gerakan kedua, ya. gerakan susulan daripada rebatan daripada bukan kaki dominan Arif Aiman, tetapi beliau boleh membuat rebatan dengan kaki kiri. Kita tahu kemampuan beliau. Dan ini adalah percubaan daripada hantaran lintang tersebut. Sayang sekali Darren Lock sudah membuat lari yang betul ke arah depan, tetapi tidak ada pemain yang follow up untuk berada di kawasan tengah petak penalti tersebut. Sekiranya ada, saya rasa sudah tentu satu hal yang perlu melakukan satu tap in saja, Hanif. Dan Arif Aiman sampai kemudian, tetapi ada glitches sedikit. Jadi sayang sekali. Dan beliau memerlukan sentuhan kedua lah untuk settle down melakukan percubaan tersebut. Dan ruang tersebut telah pun ditutup. Tapi ini giliran pasukan Hong Kong perlu untuk mencuba pasukan Malaysia. Zinam di sebelah kanan berjaya melepaskan Corbin. Terjatuh sekali lagi peluang buat Zinam. Bahaya sebenarnya, namun bujur ada clearance yang dilakukan oleh Corbin selepas reception daripada Dion Poole sebentar tadi. Kembali pasukan Hong Kong. Wang Yang ketua pasukannya menjadi pemain tengah bagi pasukan kebangsaannya. Beliau adalah pemain yang telah lama beraksi bersama pasukan kebangsaannya juga, kerap dipanggil. Jadi tempatnya seakan seperti telah pun pasti di bahagian tengah itu. Itulah kredibiliti ketua pasukan dalam membentuk mana-mana core bagi sebuah pasukan ini. Itu juga yang diinginkan oleh Kim Pan Gon. Bentuk kesebelasan yang terbaik untuk pasukan kebangsaan. Ya, dengan pemain-pemain yang pasukan Malaysia ada, rata-ratanya adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Jadi bagi saya, Akia juga sebenarnya sudah ada seorang pemain yang berpengalaman. Dia sudah lama berada di pasukan kebangsaan. Ya. Beliau bukan lagi pemain muda. Bagi saya, beliau bukan lagi pemain muda. Kita tidak boleh melihat Akia sebagai pemain muda kerana dia sudah berada di pasukan kebangsaan mungkin 4-5 tahun. Betul. Jadi untuk
rasa berani untuk di pasukan kebangsaan untuk 2 atau 3 tahun lagi beliau akan menjadi seorang pemain senior walaupun dengan usia muda. Dan itu hadir daripada bekas pemain kebangsaan Lim Chan Yu yang bersama dengan kita di TV9 pada malam ini. Komitmen kita untuk bawakan aksi-aksi pasukan Rimau Malaya. Giliran Arif Aiman melakukan satu in-swing, tandukan, jika gol telah pun tertewas sekali lagi. Kekal untuk bertahan. Benteng terakhir pasukan Hong Kong yang terus menerima tekanan demi tekanan daripada pasukan kebangsaan. Recovery yang baik daripada pemain-pemain Malaysia. Kita melihat apabila mereka hilang bola, apa yang harus dilakukan. Sekali lagi kita melihat Arif Aiman membuat satu hantaran ke arah near post, satu follow up daripada Darren Lock. Tumbukan daripada penjaga gol terkena kepada Darren Lock. Dan muncullah ada pemain Hong Kong di atas garisan. Sekali lagi mereka gagalkan percubaan pasukan Malaysia untuk cuba mencari gol pertama. Banyak kisih yang berlaku sebenarnya, tapi Malaysia belum menunjukkan dominasi mereka mendapatkan gol mutlak. Azam baik hantaran daripada Akia yang beralih ke posisi sebelah kanan dan Davis belakangnya, namun gagal untuk menemui Azam. Tekanan terus diberikan oleh pasukan kebangsaan, tidak mahu pasukan Hong Kong keluar daripada zon tersebut dan terus sepekan percuma diberikan dan pantas diambil oleh Yon Cools bersama dengan Akia. Digerakkan pasukan kebangsaan, ruang dan itu yang berjaya didapatkan oleh Akia Rashid dengan kepantasan, dengan kelincahan beliau. Dan ini pastinya hanya menunggu masa saja untuk pasukan Hong Kong melakukan kesilapan dan hasilnya pada minit ke-30 sebagai penalti pertama perlawanan bagi pasukan Malaysia. Ya, satu larian yang ke arah dalam yang baik, satu hantaran baik daripada Safawi Rashid. Kita boleh lihat kesepahaman antara dua pemain ini dan tidak boleh dipertikaikan. Itu adalah penalti untuk pasukan Malaysia kerana satu tackle yang lambat. Kita boleh lihat ketua pasukan Hong Kong meletakkan kaki dan Akia, kita tahu pemain yang laju, agak suka untuk beliau berhenti dengan kelajuan tersebut di dalam kawasan yang agak kecil. Jadi Safawi Rashid akan ditugaskan untuk mengambil sepakan penalti ini. Beliau memerlukan keyakinan ini. Beliau perlu kembali dalam form selaku MVP Liga Malaysia 2 tahun berturut-turut. Tempatnya seakan telah dicuri oleh rakan sepasukan. Ini Safawi Rashid berdepan dengan Julio Cesar. Safawi percubaan terus. Dengan baik, tapi mudah beliau untuk membuka akaunnya bersama dengan pasukan kebangsaan bagi tahun 2022. Dengan sepakan penalti ini, Malaysia mendahului pasukan Hong Kong 1-0 selepas 30 minit permainan. Ya, walaupun dapat dibaca oleh penjaga gol Hong Kong, tetapi dengan rebatan atau pace yang diberikan dengan sepakan Safawi Rashid ini, boleh lihat tidak ada peluang perkara tersebut. Walaupun Safawi hanya buatnya kaki Safawi Rashid dan teknik yang sangat-sangat baik daripada beliau. Beliau tahu arah yang ingin dituju. Beliau mengambil tugasan ini. Safawi Rashid meletakkan pasukan Malaysia di landasan terbaik untuk terus mencatat keputusan yang positif dalam aksi perlawanan persahabatan terakhir ini. Mesti gembira ketua jurulatihnya kerana beliau mempunyai satu demand selepas perlawanan berdepan dengan pasukan Brunei bahawa itu bukan aksi yang diinginnya. Walaupun dominan, tapi beliau tahu pemain-pemainnya boleh beraksi dengan lebih baik. Jadi seperti tadi kita boleh lihat Kim Panggun memberi arahan untuk pemain-pemain beliau membuat pressing, teruskan membuat pressing kerana itulah masalah yang tidak boleh diselesaikan oleh pemain-pemain Hong Kong. Mereka harus melakukan hantaran tinggi terus ke hadapan. Mereka tidak boleh bermain, tidak mempunyai ruang untuk bermain. Jadi agak bagus kita boleh lihat apabila pemain-pemain Hong Kong mendapat bola, pemain-pemain Malaysia akan cuba secepat yang mungkin untuk rapat seperti apa yang dilakukan oleh Darren Lock sebentar tadi. Clearance daripada Y Lim, satu body fin yang baik daripada Yon Cools, pemain yang mempunyai pengalaman penuh di peringkat Eropah. Bisa jadi dimulakan oleh Syamil Kuti yang terlalu jauh pula untuk Arif Aiman lakukan sesuatu. Malaysia hidup di sebelah kanan Lim berbanding sebelah kiri. Akia Rashid juga pergi ke sebelah sana untuk melakukan sesuatu. Ya, dari sanalah kita mendapat sepakan penalti apabila Akia berada di sana. Kita tahu Akia lebih suka untuk masuk ke dalam atau membuat rebatan. Arif Aiman suka masuk ke dalam dan membuat crossing cutback ataupun membuat crossing keluar ataupun ke near post. Jadi dua pemain dengan mempunyai kelajuan tapi dengan cara yang agak berbeza. Ya. Dan Davis betul telah pun menyesuaikan
menyesuaikan diri dengan formasi ini. 3 pemain pertahanan di bahagian belakang. Kebiasaannya beliau adalah seorang wingback, tapi telah pun diarahkan oleh Benjamin Mora untuk mengisi kekosongan selaku pemain centre back di bahagian kanan. Beliau berkata tidak kikuk untuk beraksi di mana-mana posisi di bahagian pertahanan. Kalau kita lihat kepada pertahanan pasukan Malaysia, kita boleh lihat Matthew Davis akan naik ke atas, Kevin Ong akan naik ke atas. Kadang-kadang kita akan melihat apabila pasukan Malaysia membuat serangan, kita hanya akan tinggal 2 pemain saja di bawah, bukan 3 tetapi 2. Ya. Kadang-kadang kita akan dapat melihat hanya 1 saja pemain, Syarul Saad saja yang tinggal. Tetapi kita boleh lihat di 20 minit pertama, Kevin Ong banyak bergerak di bahagian kiri, cuba naik ke atas. Tapi sekarang beliau banyak berada di bawah dan membenarkan Matthew Davis untuk naik ke atas, dan Dion Koo juga akan bergerak ke bahagian kanan. Jadi benda ni agak menarik kerana mereka akan berada di mana-mana posisi tetapi dengan disiplin mereka tahu siapa yang akan bergerak ke kanan. Kita boleh lihat Syarul Saad di belah kiri, Syamil Kuti turun ke bawah untuk mendapatkan bola, tapi Dion Koo di belah kanan dan Matthew Davis mendapat ruang di sana. Jadi mereka dapat menarik seorang pemain Hong Kong untuk turun ke bawah dan memberikan ruang kepada Matthew Davis di sana. Antaranya baik pula kali ini giliran Matthew Davis untuk turun ke bawah, mengambil alih tempat Dion Koo, namun satu kesilapan tersenyum beliau. Ada pemain pertahanan ini siapa yang biasa dilakukan mungkin Bukan biasa, cuma kadang-kadang boleh terjadi. dan beliau berlari Dia off step, tidak berada pada step yang betul. Kita boleh lihat di sana. Saya rasa sebab itulah beliau pun gelap. tapi beliau memberikan sebakan penjuru pertama bagi pasukan Hong Kong yang jarang-jarang hadir mengisi kawasan petak penalti pasukan Malaysia. Jadi kita lihat kepada marking pemain-pemain Malaysia, bagaimana mereka membuat marking space atau man to man. Clearance dan terus saja dikeluarkan. Di pasukan Hong Kong masih lagi akan terus datang. Darren Lock turun ke bawah, Corbin Ong mencari Akia Rashid, hanya melompat saja untuk mengganggu pemain Hong Kong lakukan clearance tersebut. Barulah settle down pengolah bola ini dikembali kepada pasukan Hong Kong. Terjahan daripada Akia ini, saya kira terjahan kedua dalam tempoh 2 minit dilakukan oleh Akia. Beliau agak agresif, mungkin memberikan tekanan juga kepada pasukan lawan. Ya, saya rasa ada sesi foul daripada Akia kerana Arif Aiman sedang cuba mengejar, kerana ini adalah memberi peluang kepada pasukan Hong Kong. Set pieces ini boleh dikatakan set pieces terus ke arah gol yang boleh membahayakan pasukan Malaysia. Yang melakukan hantaran demi hantaran sahaja pemain-pemain pasukan Hong Kong. Setakat ini bukanlah lawan yang kita jangkakan, mungkin kerana mereka tidak mempunyai aksi kompetitif lepas kali terakhir dalam tahun lepas 2021. Ini aksi pertama bagi 2022, jadi memerlukan sikit masa untuk jadi pencabar. Sudah tentu bukan mudah untuk sesetengah pasukan apabila tidak mempunyai international matches dan kemudian datang dan cuba untuk bermain sebaik mungkin mendapatkan result yang positif. Bukan mudah. Mana-mana pasukan perlukan momentum. Jadi sama juga kepada pasukan Malaysia, mereka juga perlukan latihan yang cukup bersama pasukan kebangsaan untuk bermain. Jadi sebaliknya mereka dapat bermain dengan pasukan Brunei dahulu. Ya. Itu Davis membawa bola ni ke hadapan. Kita mungkin kepada peminat bola sepak, penganalisis yang ada akan banyak kerjalah bagi melihat di mana heat map Matthew Davis, Arif Aiman, Syamil Kuti, Dion Koo yang betul seperti dikatakan oleh Lim Chan Yu, mereka mempunyai pemahaman, persefahaman yang sangat baik dalam melakukan larian dan juga recovery kepada rakan sepasukan. Jadi sebagai penjuru ketiga pasukan kebangsaan kali ini di sebelah kiri gawang pasukan Hong Kong. Arif Aiman, satu hantaran outswinger sebenarnya, kembali kepada beliau, akan melakukan ancahan, cuba melepasi pemain Hong Kong, masih lagi dalam kawasan permainan. Bijak Arif kepada Safawi Rashid, hantaran terus Safawi, terus dikeluarkan oleh first man Dion Koo. Bukan yang terbaik, kita tahu dia ada kualiti, tapi itu bukan kualiti yang diinginkan. Ya, saya sekali apabila kita boleh lihat Safawi, beliau mempunyai ruang, tetapi adakah dia post? Saya rasa dalam fikiran Safawi, beliau hendak melakukan in-swingnya ke arah far post. That is the best. Itu adalah ruang yang terbaik untuk beliau.
Suhaizi tidak satu lagi mungkin keputusan yang tidak memihak kepada pasukan kita, namun ini pressing yang dilakukan oleh Akia untuk mengganggu Paulo Hizar dan terus saja beliau menginginkan rawatan. Lim, pendapat anda dengan situasi sebegini? Mungkin sepakan penalti, tetapi kita harus lihat dengan lebih jelas sekali lagi. Tetapi bagi saya, boleh, adakah boleh Akia tidak jatuh? Kita lihat. Atau kita takut beliau sengaja untuk jatuh? Ya. Adakah beliau perlu jatuh? Ya. Saya rasa tidak perlu jatuh. Beliau tidak perlu jatuh. Beliau boleh untuk meneruskan larian, mendapatkan bola tersebut. Ya, setengah pemain akan cuba mendapatkan sepakan penalti kerana ia adalah satu gol yang mudah. Ya. Jadi itu yang cuba dilakukan. Kita boleh lihat apabila Akia mendapatkan sepakan penalti, beliau jatuh seperti sakit, tetapi sebenarnya tidak. Kita boleh lihat wajah beliau. Itu pemain, itu adalah lumrah seorang pemain. Kita akan cuba sesuatu. Cuba boleh dikatakan bahasa yang tidak sedap tu memperdayakan pengadil. Ya. Menggunakan kesempatannya. Ya. Kesempatan. Adakah pengadil akan termakan dengan lakonan pemain atau tidak? Jadi itu yang dilakukan oleh Akia. Jadi dua option. Adakah beliau boleh jatuh atau tidak boleh jatuh. Apapun satu kerjaan yang baik ataupun larian yang baik cuba membuat pressing ke arah penjaga gol Hong Kong daripada Akia. Akan ada pengadil yang mungkin memberikan sepakan penalti yang diinginkan, tapi tidak kepada Suhaizi Shukri pada malam ini kerana Malaysia telah pun membuka jaringan sebelah tadi dengan sepakan penalti. Jadi menuju ke 5 minit terakhir perlawanan, Malaysia kekal terus dengan momentum intensiti yang positif. Itu tidak boleh tidak diberikan kredit juga kepada kesebelasan utama ini. Ini aksi yang baik sebenarnya. Ini mungkin sesuatu yang kita rindukan untuk pasukan Malaysia mendominasi permainan. Tapi baru berkelebihan satu jaringan dan dalam bola sepak macam-macam boleh berlaku. Hong Kong dapat penguasaan bola ni, satu hantaran jauh. Syarul Saad akan mintas kawalan tersebut, membuka buat Matt Davis. Safawi di hadapannya, buka permainan buat Azam Aziz. Beraksi dengan baik di separuh set pertama ini. Dua midfield yang begitu melengkapi satu sama lain, Azam dan juga Syamir Kuti Abah. Safawi terpaksa ke belakang, masih lagi Safawi. Terus sahaja diberikan hadangan dan saya kira ini kekasaran ketiga berturut-turut daripada UY Lim. Ya, agak terlalu lama Safawi memegang bola. Kita melihat Syamir Kuti ada di hadapan beliau, tetapi idea yang baik, dia hendak membuat satu diagonal pass, satu chain side, cuba mencari Akia di bahagian kiri, tapi dia mengambil masa terlalu lama. Kita tahu vision beliau sebenarnya hendak mencari Akia, kerana mungkin Akia sudah berada di satu posisi yang tidak dikawal oleh pemain-pemain daripada Hong Kong. Dua gol berkelas dunia telah pun dijaringkan oleh pemain ini, Azam Aziz, dalam Liga Malaysia bersama dengan pasukan Seri Pahang. Begitu menakjubkan prestasinya setakat ini, dan ini mungkin satu lagi jaringan untuk diperkenalkan di pesada dunia dan antarabangsa. Azam, tapi satu hantaran dilakukan. Corbin di sana, peluang buat Syamir Kuti Abah, dan tapi dibintas oleh Darren Lock. Biarpun Dion Cools berada di bahagian papus. Ya, saya rasa satu rembatan ke arah tengah daripada Syamir Kuti terkena kepada kaki Darren Lock. Ya. Beliau bukan berada di satu posisi yang boleh menjadikan gol kerana gol di belakang beliau. Jadi cuba untuk menahan bola tersebut. Dan Hong Kong pula cuba untuk mencanakan sesuatu. Mereka banyak bergerak di bahagian kanan ini, tapi perlu diingatkan bahawa Corbin Ong berada di sana, seorang pemain yang sangat liat untuk ditewaskan, utamanya oleh pemain ini, Law Zichun.
sambung permainan ini oleh Paulo Cesar. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Hanif agak betul. Overlook, mungkin sesekali beliau boleh membuat satu early cross di sana kerana ada 2 atau 3 pemain sudah menunggu. Jadi tidak perlu sentiasa hendak membuat larian sampai ke line untuk membuat hantaran, kerana lambat laun pemain Hong Kong akan membaca gerakan tersebut. Ya. Jadi ketika permainan semakin berkembang, masa permainan semakin meningkat, pastinya setiap corak permainan pasukan lawan akan dibaca oleh pemain-pemain yang lain juga. Jadi itu understanding of the game juga bagi setiap pemain dalam beraksi di antara satu sama lain dan sebagai seorang pemain juga. Ya, sudah tentu. Setakat ini kita lihat Safawi Rashid mungkin sudah ada bahagian menggali dengan perlawanan pertama 7 hari daripada sekarang. Ya. Kita tidak mengharapkan mana-mana pemain akan mengalami kecederaan yang serius. Jadi saya rasa di separuh masa kedua ini mungkin Panggun akan sebenarnya membuat mungkin akan membuat 3 atau 4 pertukaran. Ya. Berikan masa permainan kepada pemain-pemain yang kita tahu. Di luar masih ada Nazmi Faiz, Syafiq Ibrahim, Ridon, Sumari juga di sana, Afiq Fazai juga di sana. Saya rasa mungkin adakah kesemua pemain simpanan ini dapat bermain pada malam ini. Kita lihat jadi separuh masa kedua. Setakat ini yang masih lagi belum mendapat minit permainan adalah Afiq Fazail dan juga Kalamullah Al-Hafiz bagi skuad yang dibawa oleh Pemain Gon. Jadi Afiq juga seorang pemain yang sangat teruja untuk kita saksikan aksi yang di peringkat terbangsa ini. Ya. Jadi dengan beliau Afiq Fazail berada di posisi midfield yang kita tahu ramai pemain-pemain midfield di sana. Ya. Bukan mudah untuk Afiq Fazail untuk mendapatkan tempat di sana. Tapi apapun apa akan boleh terjadi di separuh masa kedua nanti. Safawi turning yang baik dijatuhkan sekali lagi Wai Lim, tapi terus saja diberikan amaran. Ini kekasaran keempatnya. Dalam situasi yang sama, beliau tidak membenarkan pemain untuk turning dan juga melarikan bola. Ya, saya rasa arahan diberikan oleh jurulatih beliau, jangan memberikan ruang kepada Safawi, kerana ini adalah pemain-pemain yang mereka sudah gaji pemain-pemain ini. Pemain-pemain yang lagi sekiranya berikan peluang untuk membuat turning, anda akan mempunyai masalah. Ini terakhir masa tambahan 2 minit di separuh set pertama ini. Malaysia terus mengasak cari gol yang selesa. Darren Lock percubaan terus ini. Rekmat tandukannya ini satu antaranya yang sangat baik, tetapi tidak menemui sasaran penyerang berbisa pasukan kebangsaan ini. Sayang sekali ya. Saya mengharapkan beliau menjadikan gol ini, tetapi kita boleh lihat beliau dapat mencuri ruang di belakang pertahanan Hong Kong dan membuat serangan ke atas bola tersebut, attack the ball. Jadi itu yang dilakukan oleh Darren Lock. Gerakan yang baik.